For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengentara-pengentara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengentaraan berakhir. Atau, kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan. Maka proses pengentaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan. Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda.
Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, SIDRAC akan menutup kes. Izinkan SIDRAC membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrac.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Bursa Malaysia has been part of the Malaysian economic growth for over 4 decades. We have been working relentlessly to create a transparent, efficient, and vibrant stock exchange. While we've been working at building a vibrant marketplace, inclusivity and contributing towards economic growth, we have also channeled efforts and resources towards supporting the community at large. Shares to Share is one such effort, which has been developed to create positive impact towards society and the environment. To put it simply, Shares to Share is a transparent and easily accessible facility that enables investors to donate their listed securities or proceeds from the sale of their listed securities towards charity through Yayasan Bursa Malaysia. You can donate odd lots or even board lots. The funds from the sale of these shares will be channeled to approved charitable organisations and their respective initiatives or projects. Bursa Malaysia has waived its portion of the transfer fee, clearing and trading fees for all transactions that are conducted under Shares to Share. The participating brokers of Shares to Share have also agreed to waive their portion of the transfer fee and brokerage. The charitable organizations that have been selected have undergone the necessary due diligence process and have been duly approved by an independent selection committee. At least 500,000 populations live with some kind of disability. They are most of the time being left behind. We need to empower them, otherwise they will continue to be the liability. A lot of human resources wasted from this group of people. We provide a lot of support for persons with disability who are young adults and adults. We have a social enterprise called Project I'm Possible, where we manage to hire all persons with learning disability to work here. We have a cafe, bakery, weaving, and we have an art gallery. Purity of thought, word, and deed, that is action, is very important to be really successful. We must know some skills to be able to help us then paperwork. The grant from Shares to Share will be used for one is sewing, handicraft, classical dance, and so on. Our patients have to be fed, they have to be looked after. We look out for any sort of disease they might develop, and also those unforeseen circumstances. Thanks to Bursa's initiative, we can be a little bit easy on our patients and their family members. Donations will all be channeled to organizations that are involved in the sustainable development of Malaysia. The Shares to Share scheme offers you the chance to do so in a simple and effective way. Bursa's Shares to Share allows us to do good by donating our shares to charities. Join us in making a difference to the society by donating your listed shares. Shares to Share is open to all donors, individual as well as corporates or other types of entities. You can transfer your listed securities via Bursa Anywhere app at a click. For more information, please visit our Bursa Malaysia website. Hai, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Jadi saya Atikah sebagai moderator anda pada hari ini dan tajuk webinar kita pada hari ini adalah harta pusaka, rezeki atau beban. Dan
buat pengetahuan anda semua, webinar kita dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveChamp. Jadi webinar kita malam ni, kita akan mempelajari tentang kepentingan perancangan harta pusaka dan perbezaan antara perancangan dan pengurusan harta pusaka Islam dan konvensional, serta kita juga dapat mengenal pasti instrumen perancangan harta pusaka yang sesuai dan fahami tujuan instrumen hibah. Jadi, sebelum saya mulakan webinar kita pada malam ni, saya akan membacakan sedikit disclaimer terlebih dahulu. Segala maklumat dalam webinar ni adalah bertujuan untuk maklumat am dan pembelajaran semata-mata serta disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk. Jadi tiada nasihat jual beli yang akan dilakukan sekiranya ada. Kami, LiveChamp dan pihak bursa serta pembentang tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku kerugian atas jual beli yang terjadi itu. Dan saya akan memperkenalkan speaker kita pada hari ini, iaitu Karunisa Rozi. Nisa. Hai Cik Nisa. Hai, Assalamualaikum. Cik Nisa sihat ke? Alhamdulillah. Atikah, sihat ke? Sihat. Alright. Okay, atas introduction sebentar tadi. Okay, sebelum tu saya nak bacakan biografi ataupun profil Cik Nisa dulu. Boleh, Cik Nisa. boleh. Alright. So Cik Nisa merupakan Islamic Financial Planner di Mula dan 5 tahun pendedahan dalam perancangan kewangan Islam. Juga merupakan Licensed Financial Planner di FA Advisory Sdn Bhd dan merupakan apa? Former sebenarnya, bekas. Oh, former. Okay. Ya, Okay, kita Cik Nisa kita graduan sarjana muda dalam perancangan kewangan Islam di Universiti Tun Abdul Razak, Uni Razak, dan juga merupakan ahli daripada Financial Planning Association Malaysia dari tahun 2020 dan merupakan Financial Planning iaitu perancangan berlesen di CMSRL dan merupakan Certified Trainer dari HRD Corp. Wah, hebat Cik Nisa. Tak adalah. Okay, sekarang saya serahkan webinar pada Cik Nisa lah. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu dekat audiens kalau ada apa-apa soalan boleh letak dekat Q&A box, nanti dekat hujung saya bacakan, okay? Okay, terima kasih. Terima kasih. Atika boleh stop sharing? Boleh sekejap Terima kasih. Sama. Okay. Okay, Assalamualaikum and selamat petang semua. So sebelum kita mulakan sebentar ya, saya share screen dahulu. Alright. Okay. Okay, harap betul. Okay. Sekejap ya, saya set up sedikit. Alright, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih Saudari Atika sebentar atas pengenalan sebentar tadi. Waalaikumsalam. Jadi pada hari ini, terima kasih atas luangan masa pada malam ini. Jadi webinar kita pada malam ini ialah harta pusaka, rezeki atau beban. So saya harap topik kita pada malam ni a bit macam kalau saya beri dekat luar-luar sana kan, kalau pergi company-company lain, selalunya diorang kata ini antara topik paling boring lah, diorang tak nak dengar. Tetapi ini dibawakan khas oleh bursa untuk bercakap tentang harta pusaka, rezeki atau beban. Kalau kita tidak menguruskan, adakah ia satu rezeki atau beban pada setengah keluarga atau kesemua keluarga kita. Jadi mari kita mulakan. So the disclaimer just now have been said by Miss Atika sebentar tadi. So saya Karunisa Rozi, anda semua para hadirin boleh panggil saya Nisa. Okay, saya seorang financial planner. So this one adalah saya before this, sebelum saya join Mula, saya adalah licensed financial planner di FA Advisory dan juga mortgage consultant trainee di Maybank Berhad. So aside from all this pensijilan profesional yang saya ada tertera di sini, saya ingin kongsikan dengan anda semua kisah peribadi saya kenapa saya menjadi perancang kewangan Islam. Alright.
dari muda, dari saya kecil, since young, saya telah saya telah menyaksikan bagaimana sebuah keluarga yang sangat loving, yang penuh kasih sayang, kan, tetapi mereka digeluti oleh ataupun dibebani oleh masalah kewangan kerana mereka tidak mempunyai dana yang mencukupi ataupun tidak boleh dapat menampung perbelanjaan hidup ataupun harian mereka untuk menjaga kebajikan keluarga mereka tu. Jadi sebab itu semasa saya belajar Islamic Financial Planning ni, ia menyedarkan saya bahawa setiap keluarga perlu mempunyai kesedaran kewangan. Bukan hanya dari satu sudut, macam sebagai contoh satu sudut maksud saya hanya nak tahu macam mana nak start pelaburan dari segi takaful dan juga insurans, bukan, tetapi secara menyeluruh. Maksud saya dekat sini dari mulanya duit gaji ataupun duit apa-apa masuk dalam bank account kita ataupun poket kita, dan apa yang kita lakukan dengan duit-duit tersebut, melabur ke, spending ke, dan akhir sekali di mana duit itu akan pergi jika kita tiada nanti. So itulah cara menyeluruhnya dari duit masuk hinggalah duit keluar. Jadi itulah yang saya saksikan daripada orang sekeliling saya, especially keluarga. Sebab itulah saya memutuskan untuk berada dalam industri ni, walaupun orang kata time waktu-waktu awal tu agak mentah lah kan, baru freshy lah orang katakan, untuk tidak tahu apa-apa. Tapi dari segi pendedahan, insyaAllah this by this saya akan ada pendedahan tu, dan sekarang alhamdulillah the exposure has already have been 5 years. Macam-macam saya alami experience, the exposure that being exposed to me, alhamdulillah juga. Dan juga saya menjadi berada dalam industri ni untuk menjadi perancang kewangan itu tersendiri untuk membantu kita semua menjamin masa depan kewangan kita. Itu yang paling penting lah. Dan but my concern would be especially to the youth, anak-anak muda yang baru masuk dalam alam pekerjaan, dan especially to those yang ada berkeluarga, yang mempunyai anak, apa perlu mereka lakukan dengan kebajikan keluarga, kebajikan anak-anak mereka semua tu. Kerana I come from not orang kata a perfect family, and also how do I need to not mengajar, tetapi bagi awareness to my family on how they can manage on their financial and all. So benda ni sangat penting, especially kalau untuk Muslim ya, kalau orang yang berpoligami dan juga orang yang mempunyai anak angkat. So benda tu amat penting apabila masuknya dalam harta pusaka ni, perancangan harta pusaka ni. Okay, dan how do I say, saya faham, I believe and saya faham bila kita bercakap tentang kewangan ni adalah perkara yang sensitif untuk kita borak, untuk kita bincang dengan kita punya partner, untuk kita punya bincang kita dengan keluarga. Jadi jangan biarkan perasaan malu ataupun rasa tidak penting tu menghalang kita for taking control on our finance. Jangan, because if anything happen, kita yang menyesal kemudian, dan bagaimana pula kebajikan-kebajikan yang next our waris, our next of kin nak teruskan mereka punya kelangsungan hidup tu, nanti. Okay, kerana I believe bukan lelaki sahaja yang perlu fikir tentang the breadwinner saja perlu fikir tentang macam mana nak uruskan duit, semua rumah tangga semua, but semua antara kita have to take part on this as well, because my stand would be bukan apa yang kita berada sekarang, tetapi apa yang kita going to forward in future tu nanti, insyaAllah. Jadi saya harap hari ini tentang ke mana duit kita akan pergi apabila kita tak ada nanti, bagaimana kebajikan ahli keluarga, anak-anak dan lain-lain terjaga, insyaAllah. So apa-apa saya kongsikan boleh anda implikasikan dalam kehidupan anda, boleh, insyaAllah. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. So ini adalah sedikit ringkasan tentang apa yang akan dikongsikan sebentar lagi, di mana usaha dan perancangan persediaan yang perlu kita lakukan bagi dari segi pembahagian dan pengagihan harta-harta yang kita miliki as a pemilik harta untuk diberikan kepada waris-waris kita nanti, oleh orang-orang yang kita sayang lah. Okay, and then di akhir webinar ini, insyaAllah anda semua akan faham mengapa pentingnya perancangan harta pusaka
mungkin ada yang beranggapan kita masih muda, tidak perlu fikir, tidak perlu tahu, tetapi sebenarnya ini you have to take control and to know all these things as well. Okay, dan ketahui perbezaan pengurusan harta pusaka untuk individu Muslim dan juga bukan Muslim, dan bagaimana proses untuk execution pelaksanaan harta pusaka tersebut jika seseorang itu mempunyai wasiat dan juga tidak mempunyai wasiat, dan kena pasti instrumen-instrumen perancangan harta pusaka yang sesuai untuk anda laksanakan perancangan harta pusaka anda tu nanti. Okey, dan juga saya akan berikan sedikit-sedikit isu-isu berkaitan yang sering diperkatakan, yang sering terjadi apabila kita bercakap tentang harta pusaka ni nanti. Okay, insyaAllah. So just bear with me throughout this session, alright? And then, enough with the introduction. Jadi ini perjalanan kita pada hari ini. Okay, kita akan mula dengan memahami apa itu perancangan harta pusaka, and then saya akan beri sedikit case pembelajaran ataupun case study yang anda boleh relate to, alright, and then proses pentadbiran harta pusaka kepada non-Muslim dan juga Muslim, dan juga isu berkaitan harta pusaka, dan akhir sekali instrumen apa yang anda boleh gunakan ataupun anda boleh dapati untuk mempermudahkan perancangan harta pusaka anda tu nanti. Okay, and that's the end of our journey once we kita settlekan all these 5 journey. Alright, so just bear with me throughout this session. Okay, just an hour. Alright, insyaAllah. So yeah, these are the pyramid of financial planning. Orang panggil pilar perancangan kewangan. Mula dengan pendapatan, gaji kita masuk, apa yang kita lakukan dengan duit tersebut, perbelanjaan, simpanan, perlindungan, pelaburan, penyucian, dan pada hari ini kita akan sentuh kepada pembahagian iaitu pengagihan harta kita, harta pusaka. Kerana apabila kita bercakap tentang harta pusaka ni, dia ada 2 situasi, semasa hidup dan juga selepas kita tiada nanti. Okay, once we pass away, once we demise, alright? So semasa hidup ni apa yang perlu kita lakukan? Kita harus merancang harta pusaka kita. So kita have to take control of it. Macam mana kita nak plan apa yang kita nak executekan. Contoh rumah kita, macam mana kita nak plan, nak beri kepada siapa, dan duit-duit yang kita ada, harta-harta yang kita ada nak beri kepada siapa, hutang-hutang bila macam mana kita nak selesaikan dan sebagainya. Once kita dah plan, dan second, once kita dah tak ada executionnya, siapa yang akan bertanggungjawab untuk menguruskan harta-harta kita tersebut. So dia ada 2 situasi. So kita pastikan semasa kita hidup ni, plan ni harus, orang kata, is lah the journey. Barulah the execution is lancar. Alright, so kita go into this pillar iaitu pembahagian pengagihan harta pusaka. Okay. So perancangan harta pusaka, jika anda punya harta, selepas anda pergi, pastikan ia pergi kepada orang yang tepat. Kerana tak naklah duit kita nanti dibekukan, letak je kat kerajaan dekat amanah raya tu kan, tak buat apa. So we want our money, duit kita tu diberikan kepada orang yang betul, pada orang yang kita sayang lah, orang tersayang. Okay, tak nak macam mana nanti kebajikan mereka kan. So we want to have that security to our family, to our loved ones. Okay, so mungkin saya boleh tanya pada audience kita pada malam ni, adakah ada antara kalian yang sudah pun mula merancang harta pusaka anda? Ada tak di kalangan kalian semua ni yang dah start pun merancang harta pusaka? Ada tak? Okay, oh sikit-sikit. Alright, belum. Oh ada yang dah. Okay, alhamdulillah, that's great. Okay, so apa yang dimaksudkan harta pusaka ni, perancangan harta pusaka ni ialah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan ia boleh diwarisi ahli keluarganya serta yang lain. Alright, so pengagihan harta kepada waris dan juga orang tersayang untuk memastikan the security, okay, keselamatan, orang kata financial secure lah to our loved ones. Macam mana kita nak inherit our wealth, our money to our loved one, to our children, to our partner, to our wife and our family. Okay, sebab tu kita perlu merancang perancangan harta pusaka kita ni, orang kata estate planning kita ni sebaik yang mungkin, selulusnya mungkin, agar ia
senang untuk di-executekan, dilaksanakan kemudian hari apabila kita dah tak ada nanti. Okay, so that will be on perancangan harta pusaka. Dan bagi dan bagi orang Muslim, untuk orang Muslim, perancangan harta pusaka ni adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim juga. Kerana seterusnya dia tertera dalam Al-Quran. Kerana untuk menjaga kebajikan keluarga, terutama bagi wanita. Sebab itu, bahagian faraid lebih untuk kaum lelaki. Untuk mereka, kaum-kaum lelaki ni untuk menjaga si wanita-wanita dalam ahli keluarga tersebut. Bukan saja je dalam Quran tu letak lelaki lebih sebab diorang ada kuasa ke apa ke, tidak. Sebab untuk menjaga kebajikan si wanita dalam keluarga. So, ia memang digalakkanlah harus lakukanlah perancangan harta pusaka ini. Untuk bagi orang Muslim. Dan terdapat juga 90 bilion harta beku yang tidak dituntut oleh waris. Ini yang concern kita semua ni, yang amat merisaukan. Kita tak naklah kita dalam golongan ni nanti. Malah ia akan meningkat as time goes by tu nanti kan. So kita dah naik dulu 70-60 kan, sekarang dah 90, tapi ni as of 2021 because I couldn't get the recent, so sekarang dah 90 bilion. Ini semua kerana mereka tidak terdedah dengan kefahaman perancangan harta pusaka, macam mana nak buat executionnya, dan tidak tahu bagaimana nak tuntut harta-harta ataupun harta dan aset-aset si mati tu nanti. So jadi kita tak naklah tergolong dalam this 90 billion this 90 billion ni, alright? So ini adalah antara kes-kes yang kita dapat tahu di luar sana. All those yang kaya-kaya semua tu, yang biasa-biasa pun ada. Bukan hanya kaya sahaja, alright? So kita nak elakkan, avoid to in this category. So back to this one, saya nak kongsikan dengan anda case study yang anda boleh relate to. Kita mulakan dengan kes pembelajaran kita, di mana kita fahami salah silah keluarga Rizal. Alright, Rizal ni yang merupakan seorang pegawai bank. Ia berusia 30 tahun dan disahkan menghidap kanser. Pada 2 Januari 2022, beliau telah meninggal dunia. Beliau meninggalkan ibu bapanya, isteri dan anak lelaki dan juga anak perempuan. Tetapi isterinya seorang suri rumah. So Rizal is the breadwinner lah. So apa hartanya Rizal ada? So like a C, harta yang Rizal miliki ialah rumah 380,000, kereta 15,000, TWSP 50,000, so total around 445,000 lah. Alright, and then hutang yang perlu diselesaikan adalah Rizal mempunyai hutang pinjaman peribadi iaitu personal loan 8,000, kereta 25,000, rumah 380,000 yang perlu diselesaikan. Jadi from this harta dan hutang, let us see apa yang perlu dilakukan sepatutnya oleh waris-waris. Penyelesaian hutang pinjaman peribadi iaitu pinjaman kereta dan peribadi tadi 33,000 keseluruhannya boleh digunakan menggunakan wang KWSP Rizal. Dan juga seterusnya agihan aset mengikut pada faraid. Tapi Rizal tak ada wasiat. Alright, so mengikut faraid, ni 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6 dan baki 2/1 untuk lelaki dan anak. Ini sepatutnya berlaku. Tetapi realitinya, bila bapa Rizal menjadi pentadbir, aset diagihkan mengikut kehendak ayahnya, Anis hanya menurut saja kehendak bapa mertuanya kerana dia tidak mahu ada perselisihan faham di antara keluarga. So dia turuti saja apa yang ayah mertuanya uruskan harta pusaka tersebut. So bila ayah dia menguruskan, bapa Rizal uruskan, let's see apa yang terjadi. Harta Rizal tadi tu, rumah, kereta dan KWSP, rumah diberikan kepada Anis dan anak-anak, which is ini tak adalah dapat this 380,000 kan. Ini akan diberi sebiji rumah lah. Dan ibu dan ayah Rizal dapat kereta dan juga KWSP 50,000. Alright. Dan hutang Rizal tadi, kereta dan juga pinjaman peribadi disettlekan oleh Anis. Mana dia nak cari duit? Dia dah sewa rumah kan. Dan the rumah alhamdulillah nasib baik Rizal ada MRTT yang cover dia punya balance, dia punya
hutang rumah tu tadi. So settle lah. Tapi dua ni Anis perlu settlekan. Jadi ini tidak adil, betul. Tepat sekali itu yang saya nak tanya anda semua. Kalaulah anda menjadi Anis ataupun anak-anak dia, adil ke untuk anda untuk mewarisi hutang instead of mewarisi harta? Okay? Dan Anis dan anak-anak hanya dapat rumah yang bernilai 380,000 saja, which is dia memang kena tinggal lah kan, takkan nak dihalal pula. So dan ibu ayahnya mewarisi the kereta dan juga simpanan KWSP tu tadi. Okay, so macam tadi ada audience kita di sini kata ia tidak adil. Yes, betul. Takkanlah kita nak selesaikan hutang, which is kita tahu isteri kita sebenarnya suri rumah. Macam mana dia nak settlekan hutang-hutang, nak langsaikan hutang-hutang tersebut. So kita tengok seterusnya. Seperti yang anda lihat, apabila ia berkaitan dengan pembahagian harta pusaka, kita especially lah the partners ataupun sesiapa yang mentadbir perlu tengok emosi semua pihak dan hubungan sesama pihak, terutamanya mertua. Of course kadang bila anaknya meninggal, of course lah mertua tu tu anak saya tau, saya nak ni. Of course sometimes memang ada macam tu kalau kita tak ada persefahaman antara keluarga kan, dan juga ada sekali personality pihak yang terlibat sebab setiap orang personality berlainan. So jadi kita tanya pada diri sendiri, jika kita adalah Anis, adakah ini yang kita mahukan? Okay, kalau kita sebagai seorang isteri, adakah ini yang kita mahukan, mewarisi untuk selesaikan hutang dan juga hanya dapat sebuah rumah? Dan jika kita ada Rizal, the breadwinner, okay, adakah anda akan membiarkan ini berlaku kepada keluarga anda, isteri dan anak-anak? Macam mana pula kebajikan-kebajikan mereka? Siapa yang nak jaga? Right? So benda-benda ni kita tanya, reflect pada diri sendiri. Macam mana kita nak easekan ataupun nak pemudahkan agar semua adil? Alright, so let us see here. Jika Riza tahu akibat tidak merancang harta pusakanya, beliau pasti akan merancang lebih awal. Tetapi orang kata dah nasi jadi bubur, tak boleh buat apalah kan. So, bahu aku dia kena terima saja. So, kita mengambil iktibar, so macam mana kita nak lancarkan ataupun pemudahkan pelaksanaan perancangan harta pusaka ini, kita akan tengok selepas ini. So macam mana kita nak uruskan? So first of all, jika tiada tuntutan waris, harta pusaka kita, harta-harta yang kita miliki semua itu akan dibekukan. Okay, sehingga proses waris mendapatkan surat kuasa untuk mentadbir. Okay, if not, tak adalah. So, it's still dalam frozen asset lah. Dia tidak akan dicairkan. Alright? Oh, sorry. Tidak akan dicairkan. So, apa undang-undang yang digunakan? So, let's see here. Ia ada 3 kategori untuk seseorang yang tidak berwasiat, dan kalau berwasiat senanglah. Senang cerita lah orang kata. Okay? Jika seseorang itu mempunyai harta alih, apa itu harta alih? Ialah harta yang duit, kita BSP kita, barang-barang kemas kita, itu semua harta alih. Kalau harta tak alih ni macam tanah, rumah kita tu harta tidak alih. Okey, kereta pun ada kategori anda harta alih. Okey, kalau harta alih kita tu tadi kurang daripada 600,000, kita boleh straight away go to Amanah Raya Berhad. Okey. Dan jika harta alih dan juga harta tidak alih kita itu kurang daripada 2 juta, kita boleh straight away go to pejabat pusaka kecil. Dan jika kita harta tidak alih dan alih kita itu lebih daripada 2 juta, ataupun harta alih kita tu, atau kita hanya ada harta alih, tak ada rumah, tak ada tanah, dia melebihi 600,000, kita boleh straight away go to Mahkamah Tinggi. Alright, ini untuk apa? So let's see here. Ini adalah proses yang boleh digunakan dua-dua pihak untuk bukan non-Muslim juga Muslim. Apabila aset kita dibekukan, alright, apabila aset kita dibekukan yang untuk tidak berwasiat, kita akan still go to Mahkamah Syariah. Ini untuk Muslim dahulu ya. Untuk Muslim, ia akan pergi ke Mahkamah Syariah untuk dapatkan CJ Faraid, di mana untuk dapatkan portion-portion ataupun the Faraid members lah. Okey, apabila kita dah dapat CJ Faraid, kita akan disuruh untuk buat pemilihan pentadbir. Once kita dapat pentadbir tersebut akan nilai harta pusaka kita. Adakah lebih daripada 600,000 ataupun lebih daripada 2 juta dan sebagainya. Once dia dah determine, kalau lebih daripada 2 juta, pentadbir tersebut kena cari 2 penjamin. Okay, guarantor lah orang kata. Okay, if
harta kita lebih pada 2 juta dan once kita dah dapat, kita boleh dapat surat perintah ataupun LA, Letter of Administration, untuk buat pengagihan harta pusaka kita. Kalau untuk non-Muslim, kalau tidak berwasiat, you don't have to go to this start process, which is the Mahkamah Syariah. Okay? Once settle, dia boleh terus pada pengagihan aset kepada penerima selepas membayar hutang-hutang yang sedia ada oleh si mati. Dan selalunya ia mengambil around 1 to 3 years, tapi ada yang mengambil before this. My own experience, saya sendiri pengalaman di mana nenek-nenek saya meninggal dunia. Okay, beratuk nenek saya meninggal dunia, sampai sekarang belum selesai lagi kes-kesnya. Nak hibah pun dia punya tu tak certified lah, tak disahkan dan sebagainya. So it takes some time, dan juga nak cari waris-waris kalau lah ia akan jadi kompleks atau complicated if seseorang tu dah meninggal and then ada another layer meninggal lagi. So berlapis-lapis meninggal, so lagi complicated. So benda ni kita harus selesaikan as soon as possible in order untuk buat benda ni secara ease lah. Okay? Manakala pula bila seseorang itu mempunyai wasiat, ia akan terus still go to Mahkamah Syariah untuk dapatkan CJ Faraid dan straight away go to Mahkamah Tinggi untuk dapatkan grant of probate. Bila dapatkan grant of probate, pemberian probate tersebut, bolehlah start pengagihan aset tersebut. Kenapa ia lebih mudah? Kerana the first steps semasa hidup ni, dia dah uruskan dah siapa yang uruskan jadi wasi, siapa yang akan dapat harta, semua dah dapat concern tersebut. Waris-waris sudah tahu dah siapa yang akan dapat dan sebagainya. So senang untuk waris-waris execute sahaja plan tersebut. Sebab itu compare to this one yang tidak berwasiat, it takes around 1 to 3 years. Compare to this one yang berwasiat, it only take 4 to 6 months. Kalau senang lagi cepat. Okay, so this process boleh diguna pakai untuk Muslim dan juga non-Muslim. So mereka dapat menggunakan grant probate ataupun surat kuasa pentadbir itu tadi mengikut keperluan mereka dalam pengurusan harta pusaka di Malaysia. Okay. So however, bagaimanapun I would say proses dan prosedur berbeza mengikut undang-undang sivil dan juga undang-undang syariah. Kalau non-Muslim selalunya kita akan guna Distribution Act 1958. While untuk Muslim pula akan gunakan undang-undang Faraid. Okay, Faraid ruling. So ini hanyalah ilustrasi di mana jangka masa ni selalunya akan indikatif kalau kepada kerumitan kes-kes setiap keluarga. Okay, so ini adalah roughly anda semua boleh tahulah macam mana proses itu berlaku dan mana anda nak pergi mengikut harta-harta yang si mati itu ada. Okay, and then next, selepas kita dah tahu proses-proses tersebut dan apa yang perlu kita selesaikan dahulu, alright, untuk Muslim. Kesemua pembelanjaan pengkebumian si mati dari mandi jenazah sehinggalah pengebumian tanam perlu diselesaikan. Okay, kalau guna duit adik-beradik ke semua perlu diselesaikan dahulu. Okay, perlu bayarlah. Alright, that's one thing. Keduanya, menyelesaikan hutang si mati. Apa maksud menyelesaikan hutang si mati? Pertama, hutang kepada Allah lah. Okay, pada Tuhan, di mana haji, zakat, kalau ada fidyah dan juga nazar. Ini tertakluk pada jika seseorang itu mengetahuinya. Kalau tak tahu, tidak mengapalah. Tapi selalunya haji mungkin kita akan tahulah, di mana selalunya kalau orang pergi haji, mereka akan war-warkan kan. So kita akan tahulah seseorang tu dah pergi haji ke belum. Jika belum, kita bolehlah take action on it. Okay. So kita harus selesaikan hutang-hutang dengan Tuhan pertama sekali dan seterusnya hutang kepada manusia, seperti kalau ada hutang dengan rakan-rakan ke kawan-kawan, dengan saudara mara, dan akhir sekali dengan institusi iaitu bank-bank ataupun non-banks ke apa, so kita perlu selesaikan juga. Alright, dan once kita selesaikan hutang-hutang, kita harus melaksanakan wasiat si mati. Kalau si mati itu mempunyai wasiat lah. Okay, kalau ada wasiat, hibah ke, wakaf ke, trust ke apa, selesaikan dahulu, and then once dah settle, kita akan selesaikan tuntutan harta sembercairan jika seseorang itu sudah pun berkahwin. Alright, dan akhir sekali, baki yang tinggal selepas pembahagian 1, 2, 3, 4 ni, barulah ke Faraid.
Okey, barulah pembahagian pada faraid tu tadi. So, kalau seseorang tu tak ada wasiat, dia akan straight away go to faraid lah. Tetapi jika seseorang tu mempunyai wasiat dan ada instrumen-instrumen yang diguna pakai, iaitu macam hibah ke wakaf, ia akan settlekan semua tu dahulu. Okey, barulah pembahagian harta pusaka yang tinggal mengikut hukum faraid. Okey, dan semestinya kita semua harus tahulah siapa waris faraid kita tu nanti. Okey, so these are the process yang kita perlu lalui, yang perlu kita lakukan sebelum execute the faraid. And then seterusnya mengikut pada hak-hak faraid, kita mempunyai 3 layer dekat sini. Okey, 3 lapisan, iaitu lapisan utama, ayah, ibu, suami, isteri, anak lelaki dan anak perempuan. Jika tiada ayah, suami dan anak lelaki, selalunya mereka ni adalah nisab lah, macam penghalang kepada kita punya untuk siapa aset kita diberikan selepas ada baki kan aset kita tu siapa diberikan. Kalau tiada ayah, suami atau anak lelaki, ia akan pergi ke lapisan kedua. Contohlah tak ada ayah, suami, isteri, ada anak perempuan je dengan ibu, ia akan terus ke lapisan kedua. Okey, iaitu akan dapat abang kakak lah. Kalau tak ada abang kakak, ia akan pergi ke lapisan ketiga, kerajaan, ke charity, NGO ataupun Baitul-Mal dan lain-lain. Alright, so ini adalah lapisan pertama, lapisan pertama, kedua dan ketiga yang hak faraid yang setiap orang akan dapat. So ini adalah portion ataupun pembahagian setiap lapisan. Iaitu contoh kalau ayah berapa, ibu berapa, suami, isteri, anak lelaki dan anak perempuan berapa. Kerana setiap seorang ni berlainan. I believe semua orang keluarga berlainan, ada yang mempunyai seorang anak, ada yang mempunyai semua orang anak perempuan, ada yang hanya anak lelaki dan tidak mempunyai anak. So portion-portion di sini juga berlainan. Seperti contoh ayah 1/6 tiada anak ataupun anak perempuan sahaja plus baki. Okey, so kalau dia mempunyai anak melebihi 2, 1/6 juga. Kalau ibu pula ada perbezaan dekat sini 1/6 kalau anak kalau si mati tu mempunyai anak melebihi 2 anak dan tiada anak tetapi mempunyai lebih 2 beradik. Dan 1/3 tiada anak. So setiap portion tu berlainan lah. So sebab tu selalunya apa yang saya buat dengan klien saya akan suruh diorang buat family tree dan saya akan tulis satu persatu. So diorang kena keep update lah siapa masih ada, siapa yang masih tiada. So we have to calculate satu persatu dan kalau anda tak sure berapakah portion, you can just Google faraid calculator. Dekat situ dah tertera dah setiap seorang punya pembahagian ahli keluarga anda. Okey? Ini satu untuk pembahagian harta pusaka mengikut faraid. Dan seterusnya untuk konvensional, untuk bukan Muslim. Ia akan ikut Akta Pengagihan 1958 ni yang sudah dipinda pada 1997. Untuk bukan Muslim, how do I say? Ia agak straightforward. Unlike for Muslim tadi kan, kalau ada anak perempuan lain, anak perempuan lain, kalau tak ada anak perempuan lain dan sebagainya. Kalau untuk non-Muslim, dia agak straightforward. Kenapa? Kalaulah anda mempunyai pasangan atau anak sahaja atau ibu bapa sahaja, seluruh harta pusaka anda akan straight away go to that. Okey, dan jika anda punya pasangan atau ibu, ia akan bagilah ikut half pasangan, half ibu bapa, pasangan dan anak lelaki, 1/3 tu pasangan, 2/3 tu anak, ibu bapa dan anak, 1/3 tu ibu bapa dan 2/3 tu anak. Dan jika kesemua yang ada, 1/4 tu pasangan, kita punya suami atau isteri, 1/4 tu ibu bapa dan half lagi untuk anak. Jika mereka mempunyai non-Muslim ni mempunyai macam isteri kedua ke ataupun adalah macam girlfriend ke apa kan, ia akan still jatuh kepada legal wife yang first wife tadi. So agak straightforward lah, macam tak ada complicated on apa delegating ataupun distribution asset dia tu senang, estate dia orang tu senang. So pengagihan dia just straightforward based on this distribution act. Alright, so if antara keluarga ni tiada, barulah ke peringkat kedua iaitu jatuh kepada adik-beradik, datuk nenek, pakcik-makcik ataupun kerajaan. Okay, so somehow I would say untuk non-Muslim ia agak straightforward dan juga isu-isu yang berkaitan pada harta pusaka mereka, macam contohnya wasiat tu valid ataupun tidak, macam tu saja. Tiada yang complicated cases macam contoh kalau Islam ada macam berpoligami dan juga kalau seorang itu mempunyai anak angkat dan sebagainya. Okay? So
Seterusnya kita pergi kepada isu-isu lazim berkaitan harta pusaka. Alright. So apakah isu-isu lazim yang sering terjadi di Malaysia ataupun yang sering kita dengar adalah yang common, iaitu pentadbir atau pelaksana dan penamaan ataupun pemilikan bersama. So kita go through one by one. Yang pertama sekali, pemilihan pentadbir. So kita perlu tahu pentadbir kita wasi lah. Kalau wasi tu jika seorang tu ada wasiat, kalau tiada wasiat dia dipanggil pentadbir. So siapa yang kita lantik untuk mentadbir harta pusaka kita di kalangan waris. Okey, so selalunya pentadbir ni boleh jadi seorang atau maksimum dalam 4 orang. Okey, dan make sure bila kita buat pemilihan pentadbir tersebut, semua pihak waris kita mestilah bersetuju dengan pemilihan tersebut. Okey, kena setuju. Kalau tidak, tidaklah. So lagi lamalah nak selesaikan pelaksanaan harta pusaka tersebut. So kita ambil contoh kes Rizal tadi, di mana bapa Rizal menjadi pentadbir. So Anis just akur saja dengan kehendak bapa, betulnya kerana tidak mahu berlaku pertelingkahan sesama keluarga. So easy lah, macam okey lah, apa-apa je lah bapa bapa ayah ikut saja. Alright. Tapi kalau harta pusaka dia biar macam sikit-sikit je tak apa. Kalau harta yang besar-besar tu mungkin ada komplikasi ataupun ada pertelingkahan faham dekat salah faham lah dekat situ. Alright. So ini adalah pertama pemilihan pentadbir. So make sure ahli keluarga kita bersetuju, dan seterusnya ialah penamaan. Alright. So kita tengok pada penamaan, di mana apa itu bermaksud penamaan? Ialah proses di mana pemilik aset ataupun CJ melantik seorang sama ada menerima atau mentadbir manfaat aset selepas kematian pemilik. Kenapa menerima atau mentadbir? Kerana bagi non-Muslim, kalau mereka buat penamaan, aset tersebut boleh jatuh kepada beneficiary tersebut. Manakala kalau untuk Muslim pula, kalau mereka seseorang itu buat penamaan kepada, contohlah duit KWSP kita buat penamaan, penama tu tak boleh mewarisi harta tersebut. Ia haruslah take a role as pemegang amanah sahaja untuk withdraw kita punya duit tu. So duit tu akan diagihkan mengikut faraid tu nanti. Alright. So tujuan penamaan adalah untuk mempercepatkan pembayaran kepada beneficiary apabila meninggal dunia. So meaning kita dah tahu dah siapa kita punya penama. So easy for the nominee tu just pergi KWSP pergi ke institusi kewangan tu just untuk buat withdrawal, transaksi withdrawal saja. Okey? Untuk senang pelaksanaan harta pusaka tu nanti untuk agihkan kepada waris-waris yang lain. So easy lah, senang lah. Kalau non-Muslim lagi straight away go to done. Alright? Dan kepada kes Rizal tadi, di mana sebelum berkahwin, Rizal menamakan ibunya sebagai penama dalam KWSP dan tidak menukar penamaan selepas berkahwin. Sebab itulah ibu Rizal ni merasa semua duit itu miliknya instead of giving to the wife dan juga anak-anak. So mengikut undang-undang, dia sepatutnya mengagihkan duit tersebut mengikut faraid. Bukan solely untuk dia seorang, bukan ya. Alright, so dia kena ikut faraid. So di mana ada fatwa berkenaan penamaan. So di sini orang Islam yang dinamakan sebagai penama, so dia bertindak sebagai pemegang amanah ataupun wasi lah. Okey. Hendaklah membahagikan harta peninggalan si mati itu tadi mengikut pembahagian faraid. So dia tak bolehlah guna pakai untuk dia seorang sahaja. Dia hanya bertindak untuk hanya keluarkan dan agihkan duit tersebut kepada waris-waris yang lain. Alright. So itu untuk penamaan. So itu sebab pentingnya untuk sentiasa mengupdate penama. Kalau kita dah meninggal dunia, siapa yang akan take over dan tulis nama siapa penama yang kita, macam KWSC siapa kita letak, tabung haji kita ataupun unit amanah kita siapa kita letak. So it's very important for us to selalu update lah. Alright, bila kita dah berkahwin, kita mempunyai anak dan sebagainya. Okay. Dan seterusnya ialah pemilikan bersama. Apakah maksud dengan pemilikan bersama? So usually orang buat joint loan kan. Buat rumah nama dua penama dan sebagainya. So selalunya bila kita beli rumah, kita ada dua nama, kita beranggapan jika seorang itu meninggal dunia,
rumah tu straight away go to that person atau isteri ataupun suami. Sebenarnya tidak. Alright. So realitinya kita tengok di sini, jika suami tu meninggal dunia, portion ataupun hak suami tu tadi akan jatuh kepada faraid dan isteri akan dapatlah, tetapi hanya 50% sahaja, bukan keseluruhannya. Okey, sebab itu saya kata kalau kita mempunyai rezeki lebih ke afford to have untuk uruskan kita punya harta, make sure kalau kita boleh buat hibah pun senang untuk kita punya pasangan tu nanti. Okey, tak adalah nanti kita punya waris-waris, ibu bapa ke adik-beradik nanti tuntut mereka si anak ataupun kakak abang diorang punya portion tu nanti. Okay, so that's why it's very very important untuk sentiasa update dan juga tahu portion-portion mereka, dan juga kalaulah ada rezeki kita boleh buat hibah, ia boleh terus kepada si isteri ataupun si suami, whichever yang masih hidup. Alright, so what if kalaulah seseorang tu hanya ada rumah saja, so nanti dibuatnya ahli keluarga, si suami ni halau ke si isteri, macam mana nak duduk? Dia akan dapat portion, tetapi akan dapat portion 50% sahajalah. Kalau dia still nak duduk, dia haruslah mendapat persetujuan daripada semua waris-waris si suami ni. Kalau antara salah satu tidak setuju, and then dia kena agihkan secara adil lah, half-half. Okay, so sebab itulah realitinya kita kena tahu, okay, ini adalah cons apabila kita buat joint loan ataupun penama untuk dua orang suami dan isteri. Okay. Alright, so itu adalah antara isu-isu lazim berkaitan harta pusaka. Macam tadi saya beritahu, pemilihan pentadbir, okey, harus semua bersetuju, dan penamaan untuk non-Muslim juga Muslim, dan juga pemilikan bersama. Dan ada lagi isu-isu berkaitan harta pusaka, selalunya relate to the non-Muslim, to the Muslim, di mana jika seseorang itu kahwin sepadan, kahwin di luar negara, di Thailand misalnya, okey, tidak legalized in Malaysia. So ada isu lah bila nak distribute dari segi faraid tidak disah, and then kalau ada mereka mempunyai anak pun tidak legal, and then nak buat distribution faraid tu agak sukar lah, macam diorang tak dapat lah nanti portion mereka. So apa yang mereka perlu lakukan, mereka kena buat wasiat. Kalau mereka tak ada wasiat, habislah kebajikan mereka. Dan selain itu, bila seseorang itu berpoligami, okey, bila seorang itu berpoligami, macam mana hak-hak isteri pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai keempat kan, kalau seorang itu mampu, so macam mana kebajikan mereka dan anak setiap orang ni, so kita kena ambil tahu juga. Alright, so benda-benda ni amat penting lah, sebab kalaulah kita mempunyai anak yang macam mana anak yang luar nikah lah, misal sebagai contoh, ayah dia tak boleh nak bagi kalau kita tak daftar di Malaysia, tak sifat di Malaysia, dekat jabatan agama Islam kita, ayah tu tak boleh mewariskan harta-harta, inherits dia punya duit aset tu kepada anak tersebut. Ibu je hanya dapat mewarisi. So ayah tidak dapat. So apa yang ayah perlu lakukan? Ayah perlu melakukan wasiat, iaitu 1/3 lah kepada non waris, sebab dia bukan jadi waris dah. Okey, ataupun melakukan hibah. So itu antara instrumen-instrumen yang boleh diguna pakai. Same goes to anak angkat dan juga anak bawah umur ni, kita perlukan trustee untuk make sure ada penjaga yang menjaga harta anak-anak tersebut. Bukan sekadar anak bawah umur, jika kita mempunyai anak kanak-kanak khas atau special needs children, still kita perlukan trustee, sebab mereka tidak mempunyai kerana ada ada kekurangan di situ, mereka tidak dapat the fully ownership to our asset. So sebab itulah kita perlukan trustee ni yang menjaga mereka punya manage their assets dan sebagainya. Okey, macam mana kebajikan mereka tu nanti. Okey, sebab itu rancang harta pusaka kita untuk mengelakkan kelewatan dan juga komplikasi yang akan datang tu nanti. Sebab kita perlu juga menjaga kebajikan ahli keluarga kita ni semua. Alright? So this would be the
somehow common issues yang sering terjadi apabila kita bercakap tentang harta pusaka, macam mana kita nak distribute dan all. Alright. Ini especially to the Muslims lah. Okay. And then instruments perancangan harta pusaka. Apakah instrumen-instrumen yang kita boleh guna pakai untuk pemudahkan pelaksanaan harta pusaka kita nanti, pengurusan harta kita pusaka itu nanti. Pertama, kita mempunyai wills ataupun wills writing ataupun wasiat, penulisan wasiat, dan juga deklarasi hibah. Ini kita selalu dengar. Okay, deklarasi hibah tu. So kita akan tengok satu persatu di mana pelaksanaan wasiat. Dia ada 3 situasi. Di mana situasi pertama, kita agihkan keseluruhan aset mengikut faraid. So tak ada masalah lah. So kita tidak perlu bersetujuan sebab setiap faraid kita akan ikut. Kita akan dapat daripada surat pada mahkamah syariah tu tadi, siapa-siapa portion mereka semua dia akan distribute accordingly. So tidak boleh dicabar. Okay. Tapi isu kedua, mengagihkan keseluruhan harta kepada waris tetapi tidak mengikut faraid. Okey, mungkin dalam wasiat tu ada bahagi dekat pada anak perempuan lah sebagainya, tapi lebih tidak mengikut portion faraid. So dan tertaluk kepada persetujuan daripada waris apabila pewasiat meninggal dunia. So di sini bila kita buat tak ikut kepada waris, tak ikut pada faraid, ia perlukan persetujuan pada waris yang lain dan ia boleh dicabar. Kalau ada antara waris kita tidak bersetuju, so mereka boleh say no lah. So kita punya execution tu tidak dapat dilaksanakan. Alright. Dan yang ketiga dan akhir sekali di sini adalah agihkan 1/3 kepada bukan waris, which is yes for the non-Muslim, dan 2/3 mengikut faraid. So ini tidak perlu persetujuan dan tidak boleh dicabar. Okay, so memang agihan 1/3 tu telah diletakkan untuk non-waris apabila kita buat wasiat, dan 2/3 itu mengikut faraid lah. Kalau kita tidak buat selebihnya, ada hibah ke apa dan sebagainya. Okay. So ini adalah 3 kategori situasi yang kita boleh laksanakan pelaksanaan wasiat kita itu. Dan pelaksanaan wasiat ni kita boleh lantik sesiapa yang kita percayai lah, dipanggil wasi. Okay, wasi ni boleh jadi the neutral person, orang biasa. And then kalau kita pergi ke trustee company, syarikat amanah ataupun syarikat amanah tu kita lantik wasi tunggal atau wasi bersama ataupun wasi pengganti. Dan apakah maksud wasi-wasi ni ialah sebagai contoh, saya melantik abang saya sebagai wasi, sekiranya dia tidak boleh menjadi wasi, saya juga melantik syarikat pemegang amanah sebagai wasi pengganti. If contohlah abang dia tak ada dah ke ataupun tidak layak ataupun tidak boleh untuk menjadi wasi kepada si mati ni, so dia melantik wasi pengganti iaitu syarikat amanah. So as a trustee untuk distribute ataupun untuk manage dia punya aset tu tadi. Okay. So here adalah pelaksanaan wasiat untuk pemilihan wasi, dan seterusnya kita semua boleh melantik orang yang sesuai dan penjaga untuk anak-anak, untuk anak-anak anda dan juga kita punya special needs juga, kanak-kanak khas tu tadi, yang orang ni dipanggil sebagai penjaga. Okay, di mana mereka akan menjaga harta mereka sehingga anak bawah umur atau khas tersebut mencapai umur tertentu. Sebagai contoh, kalau anak kita masih a minor children, macam contoh umur 2 tahun ataupun 5 tahun, mereka tidak layak lagi kan untuk mewarisi harta tu. So kita akan melantik trustee untuk jaga harta kita. So once dia dah umur 21 tahun, mereka boleh execute lah. It's either 21 ataupun 25 bila mereka dah belajar ke, bila yang mereka dah boleh, so mereka boleh transfer the ownership. The trustee company boleh transfer the ownership to our beneficiary tu tadi. Okay. Tapi untuk kanak-kanak khas tidaklah, sebab mereka unsound untuk dapatkan ownership harta kita tu tadi. Sebab tu kita perlukan trustee ataupun penjaga, siapa yang menjadi penjaga untuk manage diorang punya harta. Okay. So that will be on wills ataupun wasiat. Sekarang kita go into deklarasi hibah. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan hibah? Kerana I believe, saya percaya seringkali sangat kita dengar hibah takaful lah, apa semua kan, kita perlu hadiahkan kepada isteri lah dan sebagainya, betul? So ini adalah hibah. Alright, so jadi secara dasarnya I would say hibah ni ialah seseorang
Okay, contohnya saya menghadiahkan sesuatu kepada penerima, kepada ahli keluarga saya seseorang. Okay, so kita bagilah hadiah kepada contohnya kepada anak saya. Okay, dan pemberi tu haruslah lakukan, okay, pelaksanaan hibah tu, deklarasi hibah tu semasa hidup dan juga masa dia waras. Kalau dia tengah sakit ke, tengah nazak ke, dah tak boleh dah. Maksudnya dia invalid. Okay, dan make sure pemberian hibah tersebut haruslah tak adalah mengharapkan balasan ke, I bagi you, you kena bagi I balik tidak So, ia kena seikhlas hati. Okay, if I give you, okay, contoh kita bagi hibah takaful, tak adalah, okay, I dah bagi you this, now you have to give me back. No. Okay, so kita memang nak bagi the asset to our beneficiary as dasar kasih sayang, seikhlas hati kita. Okay, and bukan semua orang lah yang perlu buat deklarasi hibah ni. So, individu yang perlu buat deklarasi hibah ni selalunya mereka yang mempunyai keluarga, tanggungan, okay. Mungkin nak buat execution wasiat ataupun para itu agak lama, take some time. So, bila mereka mempunyai hibah, so ia memudahkan the beneficiary untuk dapat duit pampasan ke duit hibah tersebut secara terus instead of going many process. Okay, yang kedua ialah mereka yang mempunyai anak perempuan atau mempunyai seorang anak perempuan. So macam tadi saya tunjuk pembahagian faraid untuk anak perempuan agak sedikit kan, hanya satu. So mungkin kita nak bagi lebih ataupun mungkin nak bagi adil kat situ. So kita buatlah pelaksanaan hibah ni tu tadi. Okey, dan juga yang ketiga ialah mereka yang mempunyai aset-aset ataupun harta yang agak kompleks. So mereka bolehlah guna instrumen hibah ni untuk selesaikan harta mereka tu untuk beri kepada penerima tersebut, beneficiary tersebut. Okey, so hibah ni senang tapi kita kena beri waktu kita hidup dan juga dapatkan consent the other party. Kalau mereka tidak terima, tak ada akad tu, tidak terlaksanalah hibah tu. Okey. Dan sebagai contoh kes Rizal, kalaulah dia buat deklarasi hibah, bagaimana? So like see. So macam mana ia berfungsi bila Rizal menggunakan deklarasi hibah ataupun hibah amanah. So kita ambil contoh hibah takaful. Okey, kita laksanakan deklarasi hibah kepada isteri. Sebagai contoh kita ambil kes Rizal tadi, Rizal bagi kepada isterinya. So Anis boleh menggunakan wang papasan daripada takaful tu tadi untuk membayar hutang suaminya, untuk pembiayaan pendidikan anak-anak, untuk pembelanjaan harian ataupun untuk proses pentadbiran harta pusaka suaminya, which is senang berkatakan ringankan beban lah untuk kelangsungan hidup Anis ni tadi. Yalah, dia seorang suri rumah, so it takes macam sometime lah untuk dia macam cari kerja dan sebagainya untuk teruskan kehidupan dia tu nanti. So at least if dia ada hibah from dia punya suami from Rizal, so at least dia boleh ringankan beban tu satu dan boleh melangsungkan hidup dia tu tadi. Okay, itulah fungsi hibah yang kita boleh gunakan untuk instrumen perancangan harta pusaka ni. Alright, so kelebihan deklarasi hibah ataupun hibah amanah ialah ia boleh meringankan beban untuk keluarga anda. Satu, boleh membayar hutang, bayar hutang si mati, bayar kos pentadbiran harta pusaka, dan kita juga boleh melantik penjaga untuk menjaga kepentingan anak-anak yang bawah umur ataupun our special needs children tu tadi. Okay. So ini adalah kelebihan-kelebihan apabila kita membuat hibah kepada beneficiary kita, dan that will be on wills atau wasiat dan juga deklarasi hibah. Okay, untuk Muslim, apakah lagi instrumen yang kita boleh gunakan? Ialah sebagai contoh kitab WSP dan PRS kita boleh buat penamaan dan juga wasiat. Alright, dan takaful, your takaful, account bank, unit amanah, kita boleh gunakan penamaan, nomination, wasiat, amanah ialah trustee dan juga hibah untuk uruskan kita punya takaful, account bank dan unit amanah ni. Dan seterusnya ialah kita punya hartanah, rumah-rumah, or properties, kita punya saham-saham di bursa, di stock market, macam mana. So our business macam mana. So kita boleh mewarisi dengan wasiat, amanah, hibah, dengan
ataupun dengan harta sepencarian. Harta sepencarian ni jika seorang telah berkahwin, dia nak claim ketutupan harta sepencarian. Sebagai contoh, ia boleh jadi langsung dan tidak langsung. Sebagai contoh, kalau anda macam kita duduk rumah tetapi suami je yang bayar rumah tersebut. Tapi isteri juga dia jadi kontribusi yang tidak langsung, di mana dia menjaga harta, dia menjaga rumah tersebut, dia menjaga anak-anak supaya menyenangkan si suami ni untuk pergi kerja, cari rezeki untuk bayar rumah tu. Kalau dia tak jaga, tak ada lah kan. Macam mana nak bayar? So dekat situ pun dia boleh claim as harta sepencarian. Dan secara langsungnya kalau dia contribute bersama. Same goes to business juga. Kalau dia buka business bersama, joint venture bersama suami dan isteri, dia juga boleh menuntut harta sepencarian. Alright, dia is either harta sepencarian ni boleh dituntut is either waktu kita hidup ataupun apabila kita meninggal dunia. Okey, dan akhir sekali untuk komuniti dan juga barangan berharga kita boleh gunakan wasiat. Okey, dan untuk setengah instrumen asset class, kita perlukan guaman ataupun perjanjian jual dan beli untuk pengurusan ataupun untuk settlekan dia punya execution tersebut. Sebagai contoh, kalau kita nak jual hartanah ke bisnes kita tu, mesti kita perlukan perguam dan juga perjanjian SMP agreement kita dan sebagainya. Okey, ini antara anda dengan the legal sides lah. Alright. So ini adalah instrumen yang anda boleh lakukan untuk menyenangkan menyenangkan perancangan harta pusaka anda tu nanti. Okey. Dan seterusnya, bagi bukan muslim pula, macam mana, apa instrumen yang boleh dilakukan, apa yang digunakan? So sama, KWSP, PRS dan anda boleh gunakan penamaan ataupun wasiat. Takaful account bank atau insurance account bank ataupun unit amanah, anda boleh gunakan penamaan, wasiat ataupun amanah. Dan dari hibah kat sini, hartanah, saham, bisnes anda boleh gunakan wasiat amanah dan tiada harta sepencarian. Okay, so itu difference je lah. Dan juga komuniti barangan berharga, anda boleh gunakan wasiat. So same goes untuk kalau nak buat jualan beli ke apa, stay guna on the legal side. Okay, so ini adalah untuk bukan Muslim. Alright. Dan akhir sekali, mungkin setengah orang tidak mempunyai macam tak afford untuk go into service untuk dapatkan estate planner ataupun dapatkan servis penyusun wasiat dan sebagainya. So sekiranya apa yang saya lakukan dengan klien-klien saya, apa yang anda juga boleh lakukan, pertama sekali anda boleh kenal pasti penerima faraid ataupun your waris. Okay, kena pasti siapa yang ada. Okay, kena pasti. Ini anda boleh buat dalam satu Google file. Okay, anda boleh letak nama-nama mereka dan make sure senaraikan aset dan hutang anda yang sedia ada dan make sure it updated. Okay, dengan latest lah. Kalau anda ada beli rumah baru, update. Ada aset baru, update. Okay, dan juga penamaan setiap aset tersebut. Okay, senang. Kalau nanti anda boleh bagi tahulah, bagi tahu kat suami ke isteri ke, sayang, nanti kalau I dah tak ada, you boleh buka this Google, you boleh tahu siapa, apa harta yang ada, apa hutang yang ada dan sebagainya. So senanglah si isteri ataupun pasangan kita nak execute the plan instead of kat mana suami aku letak semua ni. So easy for them untuk easekan dia orang punya planning, untuk execute kita punya planning tu nanti. Okay, dan the third one would be, adakah anda mempunyai tanggungan yang bergantung kepada anda dari segi kewangan. So to those yang ada keluarga, make sure list down, okay, kita ada anak-anak. So once kita dah tahu kita ada anak-anak ataupun someone yang rely on us financially, kita kena tahulah berapa yang cukup untuk menyara kelangsungan hidup mereka tu nanti. At least we give them a buffer time untuk mereka teruskan to sustain their living. Okay. Dan seterusnya, siapa yang akan anda lantik sebagai penjaga anak-anak di bawah umur ataupun kanak-kanak khas tu tadi. Okay, sebab tadi saya beritahu mereka tidak layak lagi untuk dapatkan ownership. So still kita kena ada seorang pemegang penjaga ataupun pemegang amanah untuk control ataupun untuk manage dia orang punya aset. Dan yang keenam, siapa yang akan anda lantik untuk menguruskan aset dan hutang anda. Okay. Ini ialah kita punya pentadbir lah. Alright. Dan akhir sekali, jika anda berkemampuan, pilih instrumen yang sesuai untuk merancang ataupun perancangan harta pusaka anda tadi. Macam tadi yang saya tunjuk sebelum ini.
Alright, so that will be overall a general on perancangan harta pusaka. Tapi just bear in mind, setiap orang adalah unik. Okay, setiap ahli keluarga adalah unik. Ada kes yang tersendiri. So setiap orang berlainan. So I believe isu-isu ni bergantung kepada anda dan macam mana anda nak melaksanakan plan-plan harta pusaka tersebut. Okay, supaya ia senang. Okay, ia dipermudahkan. Alright, dan bagaimana kita punya our next of kin nak execute the plan. Okay, and most importantly, before saya mengakhiri saya punya webinar pada malam ini, apa yang saya boleh huraikan mengapa pentingnya perancangan harta pusaka pada awal, kerana kita nak beri amount yang tepat, satu, aset yang tepat, dua, kepada orang yang tepat pada masa yang tepat. Kita tak nak ada yang delay-delay sebab mereka still nak melangsungkan hidup mereka kan. So kita tak nak lah kalau kita tak ada nanti diorang have to stop their life and everything. So kita tak nak benda tu terjadi. Kadang ada yang sampai tak tentu arah lah kan. So kita tak nak itu berlaku. Dan once kita tahu kita beri pada masa yang tepat, okay, dengan cara yang tepat, menggunakan instrumen yang betul tu tadi, dan bukan kita sahaja tetapi setiap individu mendapat ketenangan fikiran. Okay, so sekian sahaja webinar kita pada malam ini, insyaAllah. So terima kasih kerana luangkan masa anda. Dan if any one of you nak kongsikan pengalaman anda execute on the planning and apa anda lakukan untuk execution yang pernah experience daripada nenek atau family anda boleh kongsikan juga. Setiap orang berlainan kan. Dan jika ada antara anda ingin bertanyakan soalan, dialulukan, insyaAllah mana yang saya boleh jawab, saya jawab, dan mungkin kita boleh berkongsi antara satu sama lain, bertukar pendapat. Okay, so terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua, untuk anda apply dalam kehidupan anda, macam mana anda execute perancangan harta pusaka anda tu nanti, insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Thank you everyone. Okay, terima kasih Cik Nisa. Sekarang tiba masa untuk saya bacakan soalan. Boleh. Di Q&A box. Alright, sekejap ya. Okay. Jadi soalan pertama daripada Siti Iliana. Boleh teruskan. Salam, berkenaan hibah takaful kepada isteri, adakah boleh waris lain minta untuk dibahagi secara faraid? Tidak boleh. Apabila kita buat hibah, kita akan ada this one dokumen tu kita akan certify by our peguam dan ataupun saksi-saksi kita. So ia akan straight away terus kepada kita punya beneficiary ataupun si isteri lah. Kalau suami bagi pada isteri, straight away bagi pada isteri. Ia tidak boleh dicabar ataupun tidak boleh orang lain tak boleh claim lah that money. Contohnya takaful tu waris-waris lain tidak boleh claim the money. So the money akan straight away go to you. Okay, so you don't have to worry. Okay, daripada Ramli Ahmad. Adakah wang hasil tuntutan perkeso dan insurans dianggap harta pusaka? Okay, untuk harta tuntutan perkeso ni sebenarnya tidak. Dia bukan anggap harta pusaka sebab itu selalunya perkeso dan semua ni akan diberi kepada kita punya ahli keluarga. So ia bukanlah kita tak boleh anggap tu ialah duit harta pusaka yang perlu diagihkan pada ahli-ahli faraid kita. So tak perlu. So harta tuntutan tu akan diberikan terus kepada ahli keluarga. Contohnya anak-anak, isteri, macam tu. Dia akan terberi teruslah pada mereka. Faham. Daripada Mazlan Yusof, sekiranya dalam hibah tu 80% hanya pergi kepada satu anak saja, boleh ke hibah ni dijalankan dan 4 anak lain dapat cerita lain macam tak sama dengan hibah yang di-announce or sign. And hibah ni hanya seorang saja yang tahu. Yang 4 orang anak yang lain tu tahu lepas mati. Boleh ke hibah ni dipakai atau boleh dicabar? Okey. Bagi saya fahamkan dulu soalan ni ya. Okey. Hibah tu 80% akan diberikan pada satu anak sahaja. Dan another 20% tu saya tak pasti, tapi mungkin dia ada 5 orang anak. So 4 anak yang lain ni tidak diberi,
dapat cerita lain tak sama dengan hibah yang di-announce or sign. Maksudnya tidak samalah. Maksudnya 80% dan 20% ni dibahagi pada 4. Okay, mungkin. Alright. Saya tak pasti. And then hibah ni hanya seorang saja yang tahu. Hanya 4 orang yang lain tu hanya tahu lepas kematian. Boleh ke hibah ini dipakai atau dia boleh coba? Okay, dia macam ni Puan. Kalau kita buat hibah, dua-dua pihak perlu ada consent sebenarnya. Perlu tahulah. Perlu sign. Kalau kita nak bagi rumah kepada si anak A. Si anak A tu perlu ada ketika tu. So, dia tak boleh lah macam one party saja tahu. Dan untuk macam tadi Puan kata 80% hanya pergi kan kalau kita buat takaful, 50% boleh bagi pada orang ni, 50% boleh bagi pada orang ni. Yes, dia boleh pergi, ia akan execute tertera lah daripada kita punya execution tersebut. Contohnya kita bagi 5% kepada anak A, 50% daripada anak B. Dia takkan bagi macam orang nak argue ke apa, tak boleh. So apa yang kita tertera, contohlah takaful kita tu tadi, kita tertera 80% pada anak A dan lagi 20% pada anak B, C, D. Kita dah tulis nama 25-25 ke ataupun 50-50 ke daripada 20% tu akan bagi anak yang lain 4 tu. So mereka tak boleh argue. So sebab itu kita dah sign dan dapat acknowledgement daripada mereka juga. So ia tidak boleh dicabarlah. Hibah ni dia punya speciality, dia punya best dia sebab dia tak boleh dicabar dan juga ia boleh dipakai once kita nak execute, tetapi dengan syarat kita buat sewaktu kita dalam keadaan yang waras dan juga dalam keadaan kita sihat lah dan dapatkan consent dua-dua belah pihak, bukan dengan paksaan. So sebab tu kalau apa-apa orang kata buat hibah lah sesenang, dia bagi terus kepada ahli keluarga tersebut instead of nak go into faraid. Kalau lah dia boleh cabar tu tak adalah ada hibah tu. So meaning ahli-ahli waris lain boleh argue tu nanti. Alright? Saya harap menjawablah soalan tu. Mungkin kalau saya salah faham ke apa, boleh tak chat box ni nanti. Okay? Okay. Soalan seterusnya daripada Sufian. Bagi duda tanpa anak, apa perlu dilakukan untuk menyenangkan pembahagian harta kepada waris-waris? Duda tanpa anak, maksudnya tak ada anak lelaki atau perempuan, mungkin dia ada ibu ataupun ayah lah. Okay, ataupun masih ada ibu dan ayah. So apa yang mereka boleh lakukan, boleh buat wasiat. Mungkin kalau buat wasiat tu 1/3 kalau lah seorang tu ada anak angkat misalnya kan. Dia boleh bagilah 1/3 tu kepada bukan waris ataupun nak wakafkan ke, nak buat wakaf ke, dia boleh buat wasiat 1/3 sahaja dan 2/3 tu akan ikut faraid, di mana 2/3 tu akan jatuh kepada ibu bapa dia. Kalau masih ada bapa, dia akan stop sampai bapa. Kalau tiada bapa, akan jatuh kepada adik-beradik awak lah, macam tu. Okay? Okay, daripada Ramli. Boleh ke surat wasiat yang dibuat sendiri, dicop dan ditandatangan oleh Pesuruhjaya sumpah sebagai saksi, mengikut kiraan faraid atau bukan faraid, mengikut keperluan waris, untuk menjadi instrumen pembahagian harta pusaka dan boleh dibawa ke mahkamah untuk mendapatkan geran mengenai probate? Okey, sebenarnya wasiat ni ialah kita pun boleh buat sendiri. Tapi kita kena ikut format dia lah. Dia ada format dia macam mana kita nak buat dan adalah kata-kata language dia yang kita perlu ikut dan ia boleh dicop dan boleh certify oleh mahkamah. Kalau dah dapat certify disahkan oleh mahkamah, so tak ada masalah. Legal lah, kita boleh guna that wasiat. Dan untuk seterusnya di sini dia kata mengikut kiraan faraid ataupun bukan faraid, itu perlu dapat persetujuan daripada waris-waris yang lain. Sebagai contoh, kalau masih ada adik-beradik ataupun anak-anak ataupun ibu bapa, perlukan dapat persetujuan daripada mereka. Kalau mereka tidak bersetuju, mereka boleh cabar wasiat tersebut yang tertera dalam wasiat tersebut. And then kalaulah kita nak ikut, kalau dia ikut faraid, should be no problem. Kalau tak ikut faraid, itu yang akan jadi isu. Dan waris-waris lain boleh argue lah. Dan menjadi instrumen pembahagian harta pusaka dan boleh dibawa ke mahkamah. Yes, boleh. Kalau benda tu dah certified, disahkan oleh mahkamah, tak ada masalah. Boleh bawa ke mahkamah tinggi dan boleh dapatkan grant of probate. Ada je kes yang macam tu. Dan ada juga salah satu company yang buat sedemikian, di mana kita kena buat DIY by our own lah. Mereka tak uruskan untuk kita.
So tak ada masalah. Pastikan dapatkan konsen daripada semua waris kita saja. Okey, supaya tak ada kesalahpahaman antara keluarga, insya-Allah. Okey, soalan seterusnya, bagaimana proses perancangan harta pusaka Islam jika seseorang tidak mempunyai wasiat? Oh, tadi saya ada tunjuk. Tadi saya ada tunjuk, mungkin saudari kita kat sini masuk lambat ke apa, sebentar ya. Untuknya Islam kan tadi untuk Islam kan? Untuk Di Islam. sini, okey. Ini kalau seseorang yang tidak berwasiat, ini adalah proses yang mereka perlu pergi. Okey. Cik Nisa tengah Ya? share slide Tak ada ke? Tak ada. Alamak, kejap ya. Sekejap, saya stop share jap. Boleh, maaf. Alright. Sekejap Okey, here. There you go. Alright, boleh nampak ya? So, sini. So, ini adalah proses yang mereka boleh lalui. Kalau harta alih ni bermaksud kita punya duit, kita punya barang kemas, kereta dan sebagainya tu adalah harta alih. Kurang daripada 600,000 akan terus kepada ARB, Amanah Raya Berhad. Dan harta alih dan harta tidak alih kurang daripada 2 juta, pejabat pusaka kecil. Dan jika ia melebihi 2 juta, both tidak alih dan alih. Dan juga kalau harta alih sahaja lebih daripada 600,000 akan pergi ke mahkamah tinggi. So ini tidak berwasiat lah. Dan proses dia akan lalui ialah ini. So first kita akan, aset akan dibekukan. Lepas tu kita still kena, kalau Muslim, kita kena pergi mahkamah syariah untuk dapatkan sijil faraid. Okey, dapatkan hak faraid, pembahagian faraid kita itu tadi. And then buat pemilihan pentadbir antara waris. And then determine kita punya harta pusaka. Kalaulah harta kita tu melebihi 2 juta, kita perlu cari guarantor, 2 penjamin. Dan once dah dapat semua ni, bolehlah kita dapatkan letter of administration tu, surat perintah pentadbir untuk pengagihan aset-aset kita tu nanti. So ini untuk yang tidak berwasiat lah. So tadi Miss Annie kita bertanya untuk yang tidak berwasiat kan? So ya, harap menjawab. Alright. Okay. Saya teruskan dengan soalan daripada Encik Amir lah. Boleh. Adakah pelaksanaan hibah boleh dilakukan dengan syarikat amanah harta pusaka? Bolehkah ia dilakukan dengan peguam cara sahaja? Boleh juga. Okey, adakah pelaksanaan hibah hanya boleh dilakukan dengan, sebenarnya tak semestinya pada syarikat amanah. Dia boleh juga melalui peguam cara ataupun melalui peguam lah. Tetapi dia ada pros and cons. Kenapa kalau kita go into peguam, syarikat amanah ni dia ada akta dia tersendiri. So if anything happen, kita punya tu terjaga. Tetapi kalau untuk peguam pula, selalunya dia adalah syarikat is either partnership ataupun sendirian. Kalaulah syarikat tu tutup ataupun apa-apa, tak ada siapa untuk uruskan kita punya pentadbiran tu nanti, urusan harta pusaka tu nanti. So itu dia punya disadvantages. Tapi terpulang pada Encik Amir, is either nak guna syarikat amanah dan juga peguam cara. Ataupun peguam lah, either one boleh. Tapi kita kena tahulah pros and cons-nya tu nanti. Okay? Boleh saja, tak ada masalah. Okey. Seterusnya soalan daripada Muhammad Hanizam. Boleh saya tahu secepat mana harta atau aset seseorang akan dibekukan seperti akaun bank? Okey, sebenarnya dia tak adalah macam secepatnya ataupun macam diorang akan tahu straightforward. Sebenarnya tidak. So kita as a waris sebenarnya yang kena pergi kemukakan, kita punya partner ataupun isteri suami kita ni telah meninggal dunia, ni, kita kena kemukakan, diorang akan block kita punya account tu. Tapi kalau kita tak buat sedemikian, adalah dia punya cons dia. Dan juga kalau pihak bank dapati kita punya transaksi, kalau lah seorang isteri tu ada password kan. So kalau dapati ada muskil, tiba-tiba ada pengeluaran yang macam lump sum of money semua ni. So akan ada isu lah kat situ. Dan juga kalau kita tak nak kita mengambil harta, orang kata harta anak yatim, harta seseorang yang perlukan lah. So sebab tu saya beritahu pihak bank dia tak ada link dengan JPN. Once kita dah dapat declare seseorang tu dah meninggal dunia, tak ada link. Kita sendiri, waris sendiri yang kena pergi bank untuk dapatkan bank tersebut untuk beritahu mereka, okey,
pemilik akaun ni sudah ni dah meninggal dunia dan perlu buat langkah-langkah seterusnya macam tu. Okay. So it depends on you lah. Okay, soalan daripada Cik Sufian. Mana lebih baik, lantik third party administrator atau lantik waris sebagai administrator untuk menguruskan harta-harta pusaka? Okay. Untuk lantik third party administrator, sebagai contoh kalau kita melantik syarikat amanah lah. If anything happen, okay, pertama tak ada salah faham lah antara waris. Itu satu. Dan juga kalau kita melantik third party ni, kalaulah third party kita tu tiada, syarikat amanah tu ada backup. Diorang akan take over kita punya pengurusan harta pusaka. Tetapi kalau waris kita ni tak ada, akan jadi isu lah kat situ. Macam mana nak execute kita punya plan tu nanti. Dan juga sebab tu saya beritahu tadi akan ada wasi bersama, wasi berganti dan sebagainya untuk ada backup. Whenever kalau any of our waris tak boleh jadi kita punya administrator ataupun kita punya probate tu nanti. Okay. Dan mana yang lebih baik? Both baik dan cuma nak mengelakkan salah faham, kita lantiklah third party. Macam tu. Okay. Alright. Soalan daripada Muhammad Effendi. Pencen boleh kepada siapa? Pencen maksudnya ini untuk government lah. Government selalunya pencen kepada keluarga, ahli keluarga. Kalau duit ke WSP tu kita akan jatuh kepada faraid. Kalau selalunya pencen-pencen yang daripada kerajaan semua ni akan terus kepada keluarga. Tidak dijadikan harta pusaka. KWSP je akan jatuh kepada harta faraid. Okay, faham. Encik Ramli dia tanya balik tadi. Yang mana? Tadi Cik Nisa cakap wasiat yang dibuat sendiri kena bawa ke Mahkamah Tinggi untuk disertified. Kalau tak nak ke mahkamah, boleh ke Pesuruhjaya sumpah certified? Okey, sebenarnya ini saya sendiri hari tu baru je experience di mana Pesuruhjaya sumpah yang certified. Dan bawa ke mahkamah, tiba tu dokumen tu tak sah pun. Dan duit tu tak boleh jatuh lah kepada anaknya. Macam tu. So sebenarnya tak boleh. Memang kena certify by high court, by mahkamah. Sebab hari tu memang saya sendiri ada, kalau saya tunjuk dah PDPA. So memang saya sendiri experience pada tu di mana Pesuruhjaya sumpah certify dan ia tak sah oleh mahkamah. So tak boleh execute the document tu. Faham. Okay, daripada owner. Wah, username dia owner. Okay. Bolehkah harta diwasiatkan kepada waris? Jika boleh, boleh ke waris cabar wasiat itu untuk difaraid? Okay, bolehkah harta diwasiatkan kepada faraid? Boleh, tetapi 1/3 tu pada waris, 2/3 tu difaraidkan. Tapi kalau dia nak bagi kepada waris, boleh minta persetujuan pada semua orang. Kalau ada antara mereka tak setuju, so tak boleh. Dan jika boleh ke waris cabar? Yes, boleh. Dan waris boleh cabar wasiat tersebut dan ia akan ikut pada faraid semula lah. Macam tu. Okey, saya ada soalan daripada saya sendiri. Boleh. Okey. Kalau suami tu dia dah kahwin, dia berpoligami lah, Okay. Tapi isteri kedua dia dah kahwin secara sah, bukan dekat sepadan, dia kahwin dekat sini kan. Tapi dia tak iktirafkan lagi. Dia tak diiktiraf. Kira dia tak daftar lah. Oh, tak boleh. Oh, dia tak boleh lah macam wasiatkan harta. Dia boleh wasiatkan. Dia bagi 1/3 tu. Tapi dia tak dapat portion faraid tu. Kalau tadi faraid untuk isteri 1/8 kan? 1/8. Kalau tak ada anak 1/4. So 1/8 tu akan dibahagikan lah. Kalau dia ada 4 isteri, bagilah 1/8 tu bagi seorang-seorang berapa. Kalau lah dia bukan legal di Malaysia, so isteri tak dapat. So dia hanya boleh bagi pada yang isteri kedua tu yang tak legal tu melalui 1/3 yang non waris tu tadi. Oh, faham. Tapi okey, contoh isteri dia yang tak diiktiraf tu, yang tak daftar tu, dia ada anak lelaki sulung.
So dia nak menuntut, boleh ke? Tak boleh juga. Ini Tak untuk boleh bapa juga. Bapa dia meninggal dunia kan? Macam tadi saya beritahu, bapa tu duit tu tak boleh mewarisi kepada anak yang dah boleh kata tak sah taraf lah. So tak boleh dapat. Melainkan ibunya meninggal dunia, barulah duit tu boleh jatuh kepada anaknya. Kalau bapa tak ada. Sebab sekolah-sekolah mengatakan dia tidak pasti bapa dia siapa kan. Kalau kita claim tu bapa, kadang boleh jadi pak sanggup dan sebagainya. Sebab tu akan jatuh kepada 1/3 6 waris sajalah yang boleh diberi kepada sang isteri yang kedua tu dan juga yang anak tadi tu. Anak kepada isteri kedua tadi tu. Faham. Jadi kalau contohnya even dia berpoligami, ada 4 atau 3 isteri kan, tapi dia wariskan untuk isteri pertama je. Boleh ke macam tu? Ni dia buat wasiat ke ataupun Dia buat wasiat. Wasiat dia akan ikut faraid lah. Kalau dia ikut wasiat, kalau contoh dia tulis wasiat tu dia nak bagi kepada isteri pertama sahaja. Kalau ada antara keluarga tu yang tidak setuju, still tak boleh bagi kepada isteri sebab isteri ni adalah waris kepada si mati tu tadi. So dia akan jadi kategorikan kepada faraid. Tetapi kalaulah dia nak bagi kepada si isteri pertama ni, dia boleh buat hibah lah. Ataupun yang isteri kedua tadi tu ataupun anak dia tadi tu dia boleh buat hibah juga. Bukan sekadar yang 1/3 wasiat tu tadi, dia boleh buat hibah juga kepada mereka. Faham. Okay. Saya pilih last soalan dekat chat box. Alright. Daripada Eid Mubarak. Eid Mubarak, okay. Jika isteri ada akses untuk keluarkan wang dari akaun bank suami yang telah meninggal, adakah salah dari segi undang-undang bank? Ya, dia bukan salah dari segi undang-undang saja. Dari segi undang-undang bank saja, dari legal side pun salah kerana bukan third party yang mengeluarkan tanpa konsensi, macam owner tu dah tak ada kan. Dan satu lagi dari segi syariah pun, syarak pun salah juga kerana kita memakan duit. Patutnya duit tu diagihkan melalui faraid dan sebagainya, tapi kita guna untuk diri sendiri. So ia jatuh kepada kita makan duit anak orang yatim lah, anak yatim lah. Macam tu. Faham. Okey, saya tertarik dengan soalan ni. Okey, ni last. Okey, boleh. Daripada Muhammad Effendi, isteri yang sudah diceraikan dan ada anak tu dapat faraid ke? Ya, betul dapat. Isteri tu je tak ada, bukan isteri dah. Anak-anak tu still anak kepada si mati tu tadi. Dapat. Okey, faham. Jadi itu merupakan soalan terakhir sebab kita dah pukul 10 dah. Terima kasih semua. Saya harap saya menjawab semua soalan anda semua pada hari ini. InsyaAllah. Alright, sekejap ya. Okey. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Nisa kita sebab sudi berkongsi tentang harta pusaka. Cara-cara dia semua, saya pun dah jelas sekarang. Alhamdulillah. Jadi, saya harap lepas ni kalau ada lagi, bolehlah saya join juga. Lepas tu, boleh, insyaAllah. yang lain ajak kawan-kawan lain. Betul. Okay, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sebab sudi. Alright. Jadi, sebentar ya.